Selamat pagi murid-murid, hari ini kita akan belajar kata tanya. Sila buka buku teks jilid 1 muka surat 68. Tajuk yang akan kita belajar pada hari ini adalah kata tanya. Cuba tengok tajuk dekat atas ini, baju kurung Kedah. Kita baca ini, lawatan sambil belajar ke Muzium Negeri Kedah. Apakah program yang disertai oleh mereka? Jadi program yang disertai oleh mereka adalah lawatan sambil belajar ke Muzium Negeri Kedah. Kemanakah murid-murid itu pergi melawat? Di Negeri Kedah. Okey, murid-murid pergi melawat ke sana bila? Waktu bila? Iaitu kita tengok tarikh ini 25 hari bulan Mei 2021. Pada hari Jumaat dan masa pada pukul 8.30 pagi. Yang pergi ke sana siapa? Peserta murid-murid tahun 2 Bestari. Sekarang kita tengok kotak pink ini. Cuba tengok gambar ini. Ini adalah baju kurung Kedah. Dekat sini dinyatakan baju kurung Kedah. Kita baca poin pertama. Baju kurung Kedah dipakai bersama dengan kain sarung. Baju kurung Kedah dipakai pada hari biasa. Kaum perempuan Kedah suka memakai baju ini. Baju kurung Kedah biasanya diperbuat daripada kain kapas. Baju kurung Kedah warisan budaya sepanjang zaman. Seterusnya kita tengok dekat bahagian bawah. Nama baju itu tempat kosong. Apakah jawapan bagi ini? Nama baju itu apa? Nombor 2. Tempat kosong, pakaian ini dipakai. Jawapan dia, bila pakaian ini dipakai, kita nak nyatakan pakaian ini dipakai waktu bila atau semasa apa yang kita mau pakai baju ni. Jadi yang sesuai adalah bila. Dan nombor 3, tempat kosong yang memakai pakaian ini. Ini lebih kepada soalan siapa yang memakai. Jadi jawapan dekat sini adalah siapa. Siapa yang memakai pakaian ini. Jadi nombor 1 adalah nama baju itu apa. Nombor 2, bila pakaian ini dipakai. Nombor 3, siapa yang memakai pakaian ini. Dekat sini ada dinyatakan info bahasa di bawah. Kata tanya ialah kata untuk menyoal sesuatu perkara. Contoh, apa, siapa, mana, bila, bagaimana dan mengapa. Seterusnya kita beralih kepada buku aktiviti. Sila buka muka surat 76. Isi tempat kosong dalam ayat di bawah dengan kata tanya yang betul. Dekat sini dinyatakan contoh jawapan kata tanya. Siapa, apa, mana dan tempat kosong. Ini kita akan cari apakah jawapan sesuai dekat sini. Kita baca dulu. Busana tradisional Perak terkenal di negeri Perak. Jadi ini adalah busana tradisional Perak, terkenal di negeri Perak. Nombor 2, biasanya pakaian ini dipakai oleh pengantin ketika bersanding dalam adat perkahwinan negeri Perak. Nombor 3, berasal dari Aceh, Indonesia. 4, biasanya pakaian ini diperbuat daripada kain tenunan songket. 5, pemakainya kelihatan segak, cantik dan bergaya. Kita tengok soalan dekat bawah sini. Jawapan yang sesuai untuk ini adalah tempat kosong kah nama pakaian yang terdapat dalam gambar di atas. Kita baca dulu satu-satu. Nombor 2, pakaian ini biasanya dipakai oleh. 3, pakaian ini berasal dari. Tempat kosong kah pengantin suka memakai pakaian ini.
Okey. Kita akan tengok jawapan dekat sini. Nombor 1. Jawapan sesuai adalah nama pakaian yang terdapat dalam gambar di atas. Apa? Apakah nama pakaian yang terdapat dalam gambar di atas? Nombor 2, pakaian ini biasanya dipakai oleh, ini jawapan dia, siapa? Nombor 3, pakaian ini berasal dari apa? Dari mana? Jawapan ini. Okey, tempat kosong. Kah pengantin suka memakai pakaian ini? Jawapan di kat sini. Kenapa cikgu pilih mengapa? Sebab dia tanya. Dia tanya, pengantin suka memakai pakaian ini. Kalau kita letak jawapan bilakah pengantin suka memakai pakaian ini adalah agak tidak sesuai. Jadi dia lebih kepada mengapa. Dia nak kita bagi alasan kenapa pengantin suka. Kenapa dia suka pakai pakaian ni? Jadi jawapan dia mengapa. Mengapakah pengantin suka memakai pakaian ini? Boleh juga menggunakan soalan kata tanya kenapa bagi dekat sini, tetapi lagi sesuai adalah jika kita guna perkataan mengapa untuk ini. Jadi ini adalah jawapan bagi kata tanya. Seterusnya kita tengok muka surat 69. Unit sebelah, kesenian dihargai, mendengar dan bertutur. Uniknya rumah Kutai. Sekarang kita tengok gambar dekat sini. Ini adalah rumah Kutai. Kita baca sama-sama. Idea tersurat, rumah Kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia yang dianyam dengan cantiknya. Rumah ini bertiang tinggi. Jadi ini adalah sedikit sebanyak tentang rumah Kutai. Diperbuat daripada apa? Kayu, dindingnya daripada anyaman buluh. Boleh tengok dekat sini. Awak tengok gambar dekat buku teks tu, tengok rumah Kutai tu betul-betul. Boleh nampak. Sekarang bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia yang dianyam. Rumah ini bertiang tinggi. Jadi ini adalah contoh rumah Kutai. Info. Rumah Kutai ialah rumah tradisional Melayu di Perak. Rumah ini banyak terdapat di daerah Kuala Kangsar, Perak Tengah dan Hilir Perak. Okey. Sekarang kita baca dekat bawah ini. Kawan-kawan, ini rumah apa? Ini rumah Kutai. Mengapakah rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh? Jawapan dekat sini. Ini adalah soalan kan? Ini adalah jawapan. Pada pendapat saya, rumah ini itu diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh kerana bahan itu mudah diperoleh di Perak. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Oleh itu suasana di dalam rumah akan apa? Suasana di dalam rumah pasti sejuk dan tenang kerana diperbuat daripada daun rumbia. Apakah sebab rumah ini bertiang tinggi? Ya, jadi ini adalah soalan. Pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi. Bagi pendapat kamu, kenapakah rumah ini bertiang tinggi? Jadi salah satu contoh kita boleh bagi sebab adalah untuk mengelakkan semasa musim banjir, ataupun kita juga boleh guna jawapan di mana tempat di bawah ni kita boleh simpan barang-barang, atau kita boleh letak haiwan peliharaan atau binatang peliharaan seperti ayam, itik untuk menternak mereka, dan seterusnya boleh dijadikan sebagai tempat bersantai dekat bahagian bawah. Biasanya kalau kita tengok dekat drama Melayu atau movie yang berkaitan dengan rumah di bawah ni, mesti kamu tahu kan apa yang mereka buat di bawah tu. Okey, kita boleh guna jawapan itu juga. Okey, sekarang kita buka muka surat 77 di buku aktiviti jilid 1.
Okey, kita baca sama-sama. Lengkapkan dialog, kemudian tuturkannya. Rumah panjang. Rumah panjang ni dekat mana? Rumah panjang ni biasanya ada di Sarawak. Dan bukan setakat Sarawak saja, dekat Sabah pun ada. Dan negeri lain pun ada. Okey, kita baca dulu sama-sama. Luas dan panjang. Rumah panjang biasanya mesti dipanjangkan serta luas. Kedua, beratap daun rumbia, berkongsi ruang tamu, mempunyai tuai rumah. Selesa, udara nyaman, hubungan mesra, kehidupan tenteram. Berkongsi ruang tamu. Ini kalau orang Iban panggil, ini adalah ruai. Di mana ruang tamu ni dia tak ada dinding, dia bersambung sepanjang rumah tu. Dan tuai rumah ini lebih kepada ketua kampung, macam penghulu. Jadi dalam bahasa Iban dia adalah tuai rumah. Dan selesa, udara nyaman sebab rumah ni besar, luas, jadi udara dia mesti nyaman. Dan selain itu dibuat daripada daun rumbia, dia punya atap. Hubungan mesra sebab dalam rumah panjang ni terdapat ramai penduduk dalam rumah panjang, jadi hubungan akan menjadi mesra. Kehidupan tenteram. Okey, kita baca sama-sama dekat bawah. Selamat sejahtera, Salo. Luas dan panjangnya rumah kamu ini. Mengapakah rumah ini luas dan panjang? Rumah ini luas dan panjang supaya penghuninya selesa. Pada pendapat kamu, mengapakah rumah ini beratap daun rumbia? Pada pendapat saya, rumah ini beratap daun rumbia supaya udara nyaman. Hubungan kami mesra kerana kami boleh berkongsi ruang tamu. Bidin, tahukah kamu siapakah yang menjadi ketua kami? Tuai rumah. Salo, adakah ketua perlu ada di rumah panjang ini? Mengapa? Supaya kehidupan di dalam rumah panjang akan tenteram. Jadi, itu cara macam mana kita nak jawab soalan berdasarkan gambar dekat sini dan berdasarkan ayat-ayat dekat sini. Kita jawab menggunakan ayat yang pendek dan ringkas tetapi betul dan bermakna.